Kan pasal tu lah. Habis tu? Pasal apa pula? Adalah hal sikit kat office. Kau tu Zack, kau dengan kerja kau tu dah tak dapat dipisahkan dah aku tengok. Ha? Macam mana orang nak kat kau? Zack, bagilah diri kau tu masa sikit. Hang ni kan geram ni aku ni. Lah aku buat apa benda pula kali ni? Dia boleh tanya dia buat apa? Kau tu yang macam Cinderella dah aku tengok. Patutnya umur-umur macam hang ni dah ada anak, dah kahwin, senang hidup. Makan cepat. Nanti lambat pula pergi kerja. Baik, bos. Kan bagus kalau kahwin, boleh isteri tolong kejutkan. Tak payah nak harapkan mak. Alah, nanti-nanti je lah, Mak. Malas saya nak fikir. Banyak benda kita nak fikir, Mak. Habis tu sampai bila tak nak fikir pasal kahwin? Zack kena ingat ya. Umur Zack makin lama bukannya makin muda tau. Makin lama makin tua. Okeylah tu, Mak. Makin tua, makin laku. Menjawab. Jawablah. Mak, kalau Zack tak nak kahwin, boleh? Kenapa susah sangat nak kahwin? Cuba bagi tahu dekat mak, kenapa susah sangat nak kahwin? Makin laku. Itu antara sedutan drama Duda Telajak Laris yang mungkin ada mengena jugalah dengan topik kita hari ini, bahagia sendiri, yang kita nak kupaskan bersama dengan tetamu kita di studio. Betul tu Fatin, dan tetamu kita di studio kalau boleh saya perkenalkan di sebelah Fatin, Betty Benafia. Assalamualaikum. Sihat ke? Sihat. Ceria kita nak bahagia sendiri tau. Betul. Dan di kanannya pula adalah Amin Idris selaku perundi motivasi. Amin, saya nampak memang sihat walafiat. Sihat. Alhamdulillah. Ini pun tak kurang berserinya juga. Tak kurang berseri dari masuk tadi. Sebab dia dekat buka je muka dia lagi. Nampak kasi rezeki tu dah. Dengan muak sudah ya. Okey, baik. Kita nak teruskan Syira. Kita nak bacakan dulu komen-komen penonton kita yang dah ada pun beberapa di Facebook tu. Kita bacakan dahulu daripada Maya Muhammad. Katanya, sementara menunggu jodoh yang masih tak kunjung tiba, saya sudah mencipta kebahagiaan saya sendiri. Berpuluh tahun yang lalu, saya bahagia sendiri dengan membuat atau membeli apa saja yang saya suka tanpa gangguan dari sesiapa. Bila sudah biasa, rasa selesa pula. Maksudnya Maya lebih rasa selesa, bahagia untuk diri sendiri. Okey, ini pula daripada DR Siti Farhan. Kadang-kadang berseronok seorang diri lagi seronok berbanding berseronok dengan orang lain, sebab risau orang lain tu tiba-tiba ganggu keseronokan kita. Wow, faham maksudnya. Kadang-kadang kita tak kenal orang. Betul. Orang kadang-kadang kawan dengan kita ada sebab ataupun betul ikhlas ke suka orang kata nak luangkan masa dengan kita. Ini sebenarnya kita nak kongsikan macam-macam kata kerena ataupun bahagia itu pun kalau kita melihat sangat-sangat meluas dan juga subjektif untuk setiap daripada kita. Mungkin Amin nak mulakan perbincangan kita hari ini. Bahagia sendiri, Amin. Ada beberapa perkara yang kita kena establish tu. Pertama, lain padang, lain belalang. Lain orang, lain latar. Dalam hadis pun kita akan bertemu banyak Nabi ditanya dengan soalan yang sama, tapi Nabi memberi jawapan berbeza. Soalan yang sama, contohnya Nabi ditanya, ajil a'malul afdal. Apakah amalan paling afdal? Dan bila Nabi dengar jawapan itu, ada sahabat Nabi jawab, al-imanu billah, beriman pada Allah. Ada sahabat Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ada sahabat Nabi yang tanya Nabi jawab birrul walidain. Kenapa Nabi jawab dengan jawapan berbeza? Bukannya Nabi tak konsisten jawapannya, tapi Nabi jawab berdasarkan latar orang bertanya. Birrul walidain, itu orang tua. Buat baik pada orang tua. Pada kedua orang tua, kedua ibu bapa. Nak sebut Nabi mengiktiraf kepelbagaian latar dan Nabi meraihkan kepelbagaian tersebut. Sama juga bahagia. Bahagia ni lain cerita, lain yang dihadapi, lain definisi bahagia dia. Subjektif. Ada orang bahagia dia dengan bercucuk tanam. Okey. Bagi dia itu dah heaven lah. Ada orang bahagia dia ride motor. Ada orang cukup sekadar duduk rumah, boleh buka Netflix, makan aiskrim seorang-seorang, buka aircon paling sejuk. Itulah heaven bagi dia. Lain orang, lain bahagia. Ada orang bahagia dia ialah menghamparkan sejadah pada 2/3 malam, menghadap bermunajat pada Allah Jalla wa'ala. Masya-Allah. Dan cuma saya kena ingatkan juga, dalam kita bicara soal bahagia sendiri ni, jangan sampai kita rasa nak bebas tanpa ada batasan. Sebab saya bimbang dalam kita nak bahagia sendiri ni,
kita tak nak orang terlibat sebab kita tak nak dengar orang nasihat kat kita. Kita tak nak dengar orang ingat kat kita. Dia kata, potong lang kau. Ini bahaya. Maksudnya dia dah terlalu dengan pendirian dia, cara dia sendiri bahaya. Tanpa dia memberi ruang dan juga peluang untuk terima nasihat. Itu situasi yang bahaya lah kan. Bahaya kan? Jangan over. Okey, jangan over. Itu tak saya. Baik, kita bercerita mengenai bahagia sendiri. Macam yang Amin dah explain, dah jelaskan sebentar tadi. Bahagia untuk setiap orang ni definisinya berbeza. Mungkin saya dapat TOI, saya bahagia. Fatin tak dapat TOI, Fatin dapat TOI, mungkin ada muram dekat situ. Bahagia itu erti berbeza untuk setiap orang. Kita yang saya kira saat kita mensyukuri, saat kita mula berdamai dengan takdir, itu kebahagiaan yang mungkin boleh kita dapat. Macam Betty sendiri, apa erti bahagia untuk Betty? I just about to say that, la in Berdamai. syakartum la azidannakum. Jadi dalam istilah bahagia ni bukan pasal bahagia minum teh itu satu benda yang kecil, one shot. Tapi bahagia itu adalah penerimaan, accepting, macam mana you cakap tu, penerimaan takdir dan sebagainya. Bahagia ni sebenarnya terletak di hati kita, roh kita, di hati kita. Bagaimana kita nak self love diri kita juga. Maknanya kalau kita sayang diri kita, kita kena tahu apa yang kita patut fikirkan yang boleh kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bila kita terima takdir, kita beralhamdulillah sentiasa, and insyaallah komplain kita untuk kita komplain merungut tu akan menjadi kurang. Bahagianya apabila kita tahu limitasi kita sebagai seorang manusia dan kita tahu setinggi mana kita boleh yang boleh mencabar hati kita. Bahagia, jaga diri kita dulu. Maknanya kalau kita duduk sibuk pasal fikir loneliness, tapi kita kurang bersyukur. Kadang-kadang loneliness itulah yang terbaik takdir kita. Tapi bila kita paksa takdir kita untuk menjadi apa yang bukan Allah minta, kita pun masuk dalam satu fasa yang lain, iaitu fasa perkahwinan dan sebagainya. Di situ ada blessing and lesson kat situ. Sama ada barakah ataupun lesson for you to learn about life. Bila kita belajar bersyukur je, kita akan terima takdir kita. Kita akan tahu bilakah penentuan masa yang terbaik yang untuk kita. Jadi kita kena mencipta bahagia kita, iaitu sibukkanlah diri. Jauhkan negativity. Try to be in a positive environment support. And try to support yourself to have more self-esteem yang bagus, until you can be the best you are. Make sure, first of all, Allah kata, nak bahagia, bahagiakan orang tua. Maksudnya, if we have mak bapak, redha Allah fi redha walidain wa sukhtu fi sukhtu walidain, ini redha kita nak hidup kat dunia ni bergantung redha orang tua kita, dan kemurkaan kita di dunia ini bergantung kemurkaan orang tua kita. So maknanya dia, orang tua kita ni adalah suatu kunci kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita ada orang tua, utamakanlah birrul walidain, utamakanlah mereka. InsyaAllah jalan hidup kita akan semuanya menjadi mudah. Bersedekah dan sebagainya. InsyaAllah everything. Dunia tempat masalah. Dunia tempat dugaan. Jangan kamu lari ataupun merungut dengan setiap dugaan yang datang dalam hidup kita. Betul tak, Amin? Betul. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Itu ceritanya. Wow, apa yang dikongsikan Betty sebenarnya kat rumah tu mungkin macam lebih suka mendengar yang mana dia memang betul. Saya kira apa yang dikongsikan Betty, kita mencari kepada ketenangan. Bila ada ketenangan untuk diri kita sendiri tu baru kita rasa bahagia. Tapi ada juga mungkin pendapat masyarakat kita yang kadang-kadang kita bahagiakan diri kita ni cukup sedikit. Kalau kita melihat orang lain bahagia, itu sebenarnya kebahagiaan untuk kita. Amin. Bagus orang yang ada mindset begitu. Cuma jangan sampai kita menzalimi diri kita pula. Saya suka kata Hamka. Sekarang ni dia ada movie dekat Pawagam, ada movie tentang sejarah hidup Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Ramai duk kalut tengok Transformers Flash kan. Apa kata tengok Hamka? Kan? Dia ni very wise, legendary superhero kan. Indonesian. Hamka sebut menahan kepahitan derita hidup sehingga kekayaan, itulah bahagia. Yang nonton, sebab saya tengok ada masa opening tadi, ada orang yang sudah tak kahwin lagi. Ada orang yang bercerai kan. Tak ada orang, Fatin, Syirah, yang berkahwin untuk bercerai. Tak ada. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu latar ceritanya. Barangkali penceraian itu adalah jalan terbaik untuk dia, dan berkemungkinan dengan cerai itu dia lebih bahagia daripada dia menahan selama ni di dalam penderitaan perkahwinan. Tetapi harga menahan kepahitan itulah lama-lama akan menjadi kemanisan. Last sekali kita akan menghargai erti bahagia. So kita jangan cepat judge orang. Bila kata cerai mesti suami tak guna. Cerai mesti isteri yang tak boleh pakai ni. Mana kau tahu?
Kan? Sebab kuasa Tuhan. Di dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Bukhari, ketika proses kejadian manusia, sebelum Allah Taala meniupkan roh, Allah Taala bagi tahu pada malaikat apa, summa yab'atsullahu malaka. Allah Taala mengutuskan malaikat dan kata fayu'mar bi arba'i kalimatin. Dan malaikat memerintahkan untuk tulis 4 perkara. Apa dia? Uktub amaluhu wa ajaluhu wa rizqahu wa syaqiyyun wa sa'idun. Maksudnya tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau deritanya. Maknanya semua benda ni dah tertulis. Cuma ada sesuatu yang ajaib yang boleh mengubah takdir. Okey. Itu nanti. Okey, baik. Saya nak bacakan komen. Ini daripada Nur Nazam Muhammad Nur. Lain orang, lain pandang. Saya rasa bahagia apabila dapat memberi sesuatu yang terbaik kepada orang lain dan tidak mahu kerana saya orang lain rosak. Okey. Saya muskil kenapa orang rasa bahagia dengan penderitaan orang lain. Contohnya, maaf bercakap, macam orang ketiga, penyondol. Ada juga kat sini. Juga masuk. Jadi isu ini adalah dia melihat bahagia itu dari segi itu. Yang mana mencari kebahagiaan dengan memusnahkan rumah tangga orang ataupun macam tu. Kejap lagi lah kita akan kongsikan ataupun kita akan cerita dengan lebih yang kata terperinci. Betul tu Fatin. Ini baru permulaannya dan kita dah dengar juga apa kata-kata rakan kita di Facebook.